Kek TV, KPM. Okey. Faktor permintaan yang seterusnya adalah musim. Okey, selain daripada harga barang tersebut, biasanya proses pembelian ataupun permintaan ke atas barang, biasanya isi rumah akan lihat juga berkaitan dengan faktor musim. Di mana sekarang cikgu tunjukkan gambar musim baju sekolah, uniform sekolah. So biasanya permintaan ke atas uniform sekolah ni berlaku apabila sesi persekolahan akan bermula. So biasanya apabila semua akan berebut-rebut nak beli baju sekolah, so biasanya harga baju sekolah, uniform sekolah akan meningkat. Tetapi kalau di luar musim persekolahan, biasanya tak ramai orang akan membeli uniform sekolah. Biasanya harga uniform sekolah akan jatuh. Selain daripada musim sekolah, ini adalah gambar musim hujan. So biasanya musim hujan, apa yang perlu kita guna semasa musim hujan? Payung, baju hujan. So biasanya permintaan ke atas payung akan meningkatlah pada musim hujan sebab semua orang akan membeli payung. So kesannya harga payung mungkin akan meningkat. Sebaliknya kalau bukan musim hujan, di luar musim hujan, so jarang kita guna payung. So biasanya harga payung akan kembali normal lah, kembali jatuh dan sebagainya. Okey, so musim biasanya banyaklah. Selain daripada musim hujan, kita ada musim persekolahan, musim perayaan. Kalau musim perayaan, biasanya permintaan ke atas bahan-bahan mentah seperti ayam dan sebagainya akan meningkat. Kenapa? Sebab semua akan memasak menggunakan bahan mentah ayam dan sebagainya. So, biasanya apabila musim perayaan, cikgu ambil contoh, bila berlaku musim perayaan, kuantiti diminta ke atas barang keperluan raya akan meningkat. Barang keperluan raya ni banyaklah. Gandum biasanya, ayam dan sebagainya. Menyebabkan kelok permintaan akan beralih ke kanan. Kelok permintaan ke atas barang-barang keperluan raya tadi akan beralih ke kanan. Sebaliknya, apabila bukan musim perayaan, kuantiti yang diminta ke atas barang-barang keperluan raya akan turun. Menyebabkan kelok permintaan beralih ke kiri. Okey. Kita lihat satu contoh soalan berkaitan dengan musim. Okey. Pembukaan semula sisi persekolahan akan menyebabkan A. Permintaan ke atas beg sekolah meningkat. B. Kelok permintaan beg sekolah akan bergerak ke kiri. C. Kelok permintaan beg sekolah bergerak ke atas. D. Permintaan ke atas bas sekolah akan jatuh. Okey, siapa akan cuba? Syah? Boleh Syah? Apa jawapan dia, Syah? Permintaan ke atas beg sekolah meningkat, cikgu. Okey, apabila semula sesi persekolahan akan menyebabkan permintaan ke atas beg sekolah meningkat. Betul kan? Sebab semua akan membeli peralatan sekolah. So permintaan ke atas beg sekolah akan meningkat. Walaupun harga biasanya isi rumah tak akan lihat lagi lah faktor harga. Sebab apa? Semua akan beli beg sekolah untuk kegunaan anak-anak mereka. So, menyebabkan permintaan ke atas beg sekolah akan meningkat. Okey, contoh yang kedua. Soalan yang kedua, rajah di bawah menunjukkan perubahan permintaan bagi alat tulis. Okey, berlaku pergerakan kelok ke kiri. Anak panah menunjukkan berlaku pergerakan ke kiri. Okey, antara berikut, yang manakah menyebabkan perubahan permintaan tersebut? Kenapa berlaku pergerakan kelok permintaan D0 ke D1 ke kiri? Okey. A. Jangkaan harga alat tulis akan naik pada masa depan. B. Bantuan keuangan diberi kepada murid sekolah. C. Cukai pendapatan individu dikurangkan. Dan D. Musim peperiksaan akhir tahun telah tamat. Okey, siapa akan cuba? Aifah ataupun Faizah akan cuba? Aifah nak cuba. Okey, Aifah, silakan. Jawapan dia D. Musim peperiksaan akhir tahun telah tamat. Okey, betul Aifah. Okey, musim peperiksaan akhir tahun telah tamat. So, bila musim peperiksaan telah tamat, permintaan ke atas alat tulis semakin kurang lah. So, menyebabkan keluk permintaan beralih ke
ke kiri. Okey, seterusnya kita lihat penentu permintaan yang seterusnya adalah jangkaan harga pada masa hadapan. Okey, jangkaan harga pada masa hadapan, harga dijangkakan naik. Apa kesan dia kepada permintaan ke atas barang sekarang? Harga dijangkakan turun. Apa kesan dia ke atas permintaan sekarang? Okey, so jangkaan harga masa depan juga menentukan permintaan ke atas sesuatu barang. Okey, so makna dia selain daripada faktor utama harga barang, pengguna ataupun isu rumah juga akan melihat jangkaan harga di masa depan. Sama ada harga dijangkakan naik ataupun harga dijangkakan turun. Okey, so apabila jangkaan harga sesuatu barang dijangkakan naik pada masa depan, maka permintaan ke atas barang sekarang yang akan meningkat. Okey, sebaliknya apabila jangkaan harga pada masa depan akan turun, permintaan ke atas barang akan turun sekarang. Okey. Okey, boleh nanti cikgu ulang sekali lagi. So biasanya apabila kita jangkakan harga barang akan naik, so biasanya kita tak akan belilah barang masa depan, kita akan beli sekarang. Cepat-cepat kita akan beli barang tadi sekarang. Sebaliknya apabila dijangkakan harga turun pada masa depan, kita stop dulu beli barang sekarang. Sebab apa? Kita nak tunggu sehingga harga barang tu turun. Okey, so kita lihat contoh, macam mana contoh soalan yang akan disoal untuk kertas 1 biasanya berkaitan dengan penentu permintaan jangkaan harga masa depan. Okey, rajah 2 menunjukkan keluk permintaan minyak masak berlaku pergerakan ke kanan. Makna bila berlaku pergerakan ke kanan, permintaan ke atas minyak masak akan meningkatlah. Okey, apakah yang menyebabkan peralihan keluk permintaan tersebut? Kenapa berlaku permintaan ke kanan sekarang? Okey, ini yang dimaksudkan dengan soalan. Okey, A, harga barang itu meningkat. Okey, B, kejatuhan pendapatan pengguna. C, kejatuhan harga barang pengganti. D, harga dijangkakan meningkat pada masa hadapan. Okey, so kalau kita lihat keyword kepada soalan adalah apa yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan. Okey, so di antara 4 A, B, C dan D pilihan jawapan tu hanya satu saja keyword kepada jawapan. Yang lain 3 lain tu adalah pengacau dia. So siapa yang akan cuba di antara 4 murid saya ni? Siapa akan cuba? Faiza ataupun Aifah akan cuba? Okey. Saya boleh. Silakan Faiza. Jawapannya adalah D. Harga dijangka meningkat pada masa hadapan. Betul Faiza. So bila harga dijangkakan meningkat pada masa hadapan, maka kita akan beli sekarang. Kita tak tunggu pada masa hadapan. Kenapa? Sebab kalau kita beli pada masa hadapan, sudah pasti kita akan membeli dengan harga yang mahal. So kita akan beli sekaranglah. Tetapi jangkaan masa hadapan ni dia tidak berlaku kepada barang-barang yang kita tidak boleh simpanlah. Biasanya untuk barang-barang yang tahan lama. Kalau barang yang kurang tahan lama, so kita tak boleh beli awal. Biasanya menyebabkan barang akan jadi rosak. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan sesuatu barang. Okey, keluk permintaan bergerak ke kanan. Mengapakah berlaku peralihan keluk D0 ke D1 D1? Apa yang menyebabkan berlaku peralihan keluk ke kanan? Okey, A, harga barang itu naik. B, jangkaan harga masa depan naik. C, pendapatan pengguna menurun. Dan D, harga barang pengganti menurun. Okey, siapa yang akan cuba? Apa jawapan dia? Saya cikgu. Okey, Zati silakan.
Jangkaan Okey. harga masa depan naik. Okey, jangkaan harga masa depan naik. Kita jangka bahawa satu barang tadi akan meningkat, akan naik pada masa depan. So kita akan beli barang tersebut sekarang. So menyebabkan berlakulah perubahan kelut permintaan ke kanan daripada D0 kepada D1. Okey, seterusnya kita lihat faktor penentu permintaan yang seterusnya adalah dasar kerajaan. Okey, dasar yang dibuat oleh kerajaan juga sebenarnya boleh menjadi penentu permintaan ke atas sesuatu barang. Okey, sebagai contoh, kan, kalau sebelum 1 Mei 2022 kita diwajibkan memakai pelitup muka. Kan? So sekarang mulai 1 Mei 2022 kerajaan memberi kebenaran untuk dari sudut pemakaian pelitup muka lebih dipermudahkan. So tidak semua tempat perlu kita pakai pelitup muka dan sebagainya. Apa kesan dia kepada permintaan ke atas pelitup muka? So bila dah tidak ada kewajipan, biasanya permintaan ke atas pelitup muka tadi akan kuranglah. And so bila permintaan kurang, apa kesan dia? Menyebabkan harga pelitup muka mungkin akan menjadi semakin murah sebab tak ramai lagi orang akan membeli pelitup muka. Ini berkaitan dengan dasar kerajaan lah. Apakah kesan terhadap permintaan barang berkaitan dengan dasar kerajaan tadi menyebabkan permintaan barang ataupun pelitup muka tadi akan berkurang. Okey. Dan seterusnya saya cikgu bagi contoh berkaitan dengan cukai. Okey, cukai merupakan salah satu dasar kerajaan di mana apabila kadar cukai dinaikkan ataupun kadar cukai tinggi, apa kesan dia ke atas permintaan barang? So biasanya apabila kadar cukai tinggi, permintaan ke atas barang akan berkurang menyebabkan berlaku pergerakan ke kiri. Sebaliknya apabila kerajaan memberi subsidi, kan, memberi subsidi ataupun bantuan kepada firma, so biasanya menyebabkan harga barang akan menjadi semakin murah. So apa kesan dia kepada permintaan ke atas barang? Menyebabkan permintaan ke atas barang akan meningkat. So bila permintaan ke atas barang akan meningkat, kelut permintaan akan beralih ke kanan. Okey, seterusnya kita lihat satu contoh saja soalan. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan penentu permintaan. Kerajaan pertimbang pecah monopoli lesen import gula. Okey, apakah penentu permintaan di atas? A, harga barang itu. B, harga barang lain. C, dasar kerajaan. Dan D adalah pendapatan. Apa penentu? Berdasarkan soalan ini, apa yang menentukan permintaan ke atas harga gula? Okey, siapa nak cuba? Syah, cuba Syah. Boleh cikgu saya. Ya. Dasar kerajaan cikgu. C. Okey, jawapan dia adalah C. Betul Syah. Dasar kerajaan lah. Dasar kerajaan merupakan penentu kepada permintaan gula dalam konteks untuk soalan yang cikgu kongsikan kepada murid-murid. So dalam kita menjawab kertas satu biasanya kita perlu baca betul-betul lah stimulus di dalam soalan yang soal. So sebenarnya jawapan itu sebenarnya kalau kita baca dengan betul, kita sudah dapat memahami apakah kehendak soalan tersebut. Didik TV KPM